Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang sudah berada dalam sesi pada pagi ini, insya-Allah hari ini kita teruskan lagi bacaan Al-Quran kita pada muka surat yang berikutnya, iaitu pada muka surat yang ke-83. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan boleh sharekan sesi live pada pagi ini supaya sahabat-sahabat ataupun lebih ramai dapat manfaat daripada sesi pada pagi ini, insya-Allah. Jadi yang baru first time join sesi live pada pagi ini, boleh follow TikTok dan juga boleh tengoklah video-video yang insya-Allah dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan untuk berkaitan dengan ilmu tajwid dan insya-Allah ilmu-ilmu yang lain juga. Jadi yang baru pertama kali, saya nak terangkan sedikitlah, yang dah selalu join dah tahulah sesi pagi ni apa yang kita akan buat. Jadi untuk setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat, insya-Allah kalau tiada halangan kita akan bersiaran langsung live di TikTok ini sepanjang Isnin hingga Jumaat jam 9 pagi sehingga 10 pagi. Jadi apa yang kita buat 9 hingga 10 pagi tu? Jadi kita akan baca satu persatu ayat. Kemudian kita akan tengok hukum tajwid ataupun yang berkaitan dengan cara baca dan sebagainya. Senang cerita dalam kategori tajwid lah, kan, cara baca. Kemudian kita akan tengok juga kepada terjemahan ayat ataupun tadabbur ataupun apa yang kita boleh faham daripada ayat yang kita baca. Jadi ada tiga perkara lah. Yang pertama kita baca tilawah. Yang kedua kita belajar tajwid, tajwid. Kemudian kita tengok pada makna, iaitu terjemahan. Dan juga insya-Allah pengajaran-pengajaran yang sama-sama kita boleh ambil daripada ayat yang kita baca. Jadi tujuan kita buat sesi live pada pagi ini, pada setiap pagi itu adalah untuk membantu ataupun memberikan tuan-tuan dan puan semangat. Semangat dan juga rasa suka, cinta dengan Al-Quran untuk tahu lebih lanjut tentang ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Dan juga yang paling penting adalah untuk kita faham Al-Quran. Kerana apa? Kerana Al-Quran semua dah tahu sebagai petunjuk. Tapi macam mana dia nak jadi petunjuk kalau kita tidak faham? Jadi syarat untuk dia jadi petunjuk adalah yang pertama sekali dengan kita faham. Macam kita belajar waktu sekolah dulu, macam mana kita nak jadikan ilmu itu bermanfaat, mestilah kita kena faham. Begitu juga dengan Al-Quran. Maka tuan-tuan dan puan, sesi live pada pagi ini dan setiap pagi insya-Allah kita sama-sama spend masa lebih kurang 1 jam sahaja. Tak lama pun, tuan-tuan dan puan boleh stay daripada awal hingga akhir, insya-Allah. Semoga ada keberkatan dan juga manfaat daripada live pada pagi ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan boleh yang nak buka mushaf, ada mushaf, boleh buka mushaf muka surat yang ke-83. Alhamdulillah. Semalam kita masuk awal juzuk yang kelima, iaitu muka surat 82. Hari ini kita sambung 83, insya-Allah. Jadi kita sama-sama buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita teruskan bacaan pada muka surat 83 ayat yang ke-27. Jadi macam biasa, kalau ada sebarang soalan berkaitan dengan tajwid ataupun hukum tajwid ataupun cara baca, boleh terus komen dekat ruang komen, insya-Allah. Saya bantu mana yang tahu. Kalau tak tahu, macam biasa kita akan cari jawapan. Kita akan jawab dalam sesi yang akan datang ataupun dalam bentuk video, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Okay, baik. Kita tengok pada tajwid macam biasa. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Okay, nun yang kosong. Okay, formula yang kita selalu ulang. Semalam kita dah conteng-conteng sikit. Okay, formula nun kosong. Okay, nun kosong ni macam mana? Kita tengok pada kita punya nota ni lah. Tak cantik lagi ni, tapi tak apa, asalkan tuan-tuan dan puan-puan faham. Okay, nun kosong. Okay, kita tengok situ nun kosong. Nun kosong di sini. Okay, bergerak. Okay, nun kosong. Nun kosong sama seperti ataupun adik-beradiknya adalah tanwin yang tidak selari atas ataupun tanwin tidak selari bawah pun sama juga. Kemudian tanwin baris depan. Tanwin baris depan ni 99. Okay, 99. Setelahnya bukan lam ataupun ra. Tak ni maksudnya bukan. Okay, selepas ni bukan lam ataupun ra, maka tuan-tuan dan puan-puan baca dengan dengung. Okay, itu sahaja formula dia. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat. Okay, cuma dari segi nama di sini kita panggil idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Yuridu an yatuba alaikum. Okay, yang penting tuan-tuan dan puan-puan baca dengan dengung 2 harakat. Okay. Alaikum. Okay, kalau tadi ada nun yang kosong, kemudian di sini kita nampak mim ada tanda mati. Okay, mim ada tanda mati pun sama, kita ada formulanya juga. Okay, mim kosong, mim ada tanda mati seperti mana nun yang ada tanda mati. Maka bacaan dia bacaan izhar. Bila sebut izhar bermaksud tidak jelas. Kemudian bila maksud tidak jelas adalah tidak dengung. Maksudnya tak boleh dengung. Okey, bacanya jelas di sini izhar syafawi alaikum. Okey, baik. Wa yuridul ladina yattabi'un. Okey, di sini insya-Allah saya rasa tidak ada masalah lah bagi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, cuma kalau ada kekeliruan soalan boleh je tanya. Yattabi'una syahawat. Okey, kenapa kita tak bunyikan huruf lam? Kita tak baca nal syahawat. Kerana lam di sini tidak ada tanda. Bila mana huruf tersebut tidak ada tanda, maka kita abaikan saja dalam bacaan. Apa maksud abaikan dalam bacaan? Maksudnya kita tidak melafazkan huruf tersebut. Jadi macam mana cara? Masuk terus ke dalam huruf shin. Okey, masuk terus ke dalam huruf shin. Yattabi'una syahawat. Nasyahawat. Okey. Di sini ada hukumnya, kita panggil alif lam qamariyah. Okey, alif lam qamariyah. Okey, seterusnya nun lagi kita jumpa seperti mana yang atas tadi, nun kosong, maka formula yang kita guna sama juga, iaitu selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan dengung 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki. Nun bertemu dengan huruf ta. Maka tuan-tuan dan puan-puan baca dengung 2 harakat. Nama-nama yang saya sebut tu bermacam-macam lah, kan? Bermacam-macam. Cumanya dari segi formula sama sahaja seperti mana yang kita selalu ulang-ulang dan kita tunjukkan tadi. Okay? Kemudian lan, mailan. Okay, di sini kita baca dengan izhar. Kenapa? Sebab di sini ada tanwin yang selari. Maka kita boleh nampak perbezaan bacaan di sini dengan di sini. Nun di sini dengung, di sini kita tidak dengung. Macam mana kita boleh tahu? Selain daripada tuan-tuan dan puan belajar tajwid, nama di sini ikhfa hakiki, di sini izhar halki. Cara yang lebih mudah untuk sahabat-sahabat terutama sekali yang baru nak belajar, baru nak berkenalan dengan cara baca dan sebagainya, ingat sahaja formula yang kita dah selalu ulang-ulang ini. Okey. Kalau yang baru first time join, yang baru nampak formula ni, boleh screenshot lah. Senang untuk buat rujukan lepas ni. Jadi tadi kita jumpa nun yang kosong. Okey, nun kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, kita baca dengung 2 harakat. Okey. Tetapi tadi yang kedua kita jumpa lan, mailan. Lan di situ ada tanda tanwin yang selari. Maka tanwin selari dia tidak sama formula dengan atas ni. Jadi kita balik kepada formula yang berikutnya. Itu tanwin yang selari di sini. Tanwin atas selari ataupun tanwin bawah selari ataupun tanwin depan 69. Okey, maka tuan-tuan dan puan-puan, bila jumpa keadaan-keadaan ini, nun ada tanda mati, bacaannya adalah izhar. Maksudnya jelas. Apa maksud jelas? Tak boleh dengung.
Okey, tak boleh dengung. Jadi berbezalah. Kalau orang tanya apa beza dia, inilah beza dia. Okey, ni tak dengung, yang ini kita baca dengan dengung. Yang ini saja tuan-tuan dan puan perlu master ataupun faham betul-betul formula ini. InsyaAllah banyak yang tuan-tuan dan puan boleh cover dalam bacaan tuan-tuan dan puan. Okay? Kalau yang dah mahir dengan hukum-hukum tajuk itu tak ada masalah. Ini untuk khas untuk mereka sahabat-sahabat yang belum mahir. Jadi ingat saja formula ini sebenarnya dah dapat baca betul insyaAllah yang banyak. Okay. Baik. Faham Mailan azima. Wan Siti Aminah. Sama-sama insyaAllah. Okay. Sama-sama kita share. Mailan azima. Okay. Di sini tadi kita dah sebut dah. Maka perlu dibaca dengan izhar. Jelas tidak boleh dengung. Mailan azima. Okay. Azima. Za pastikan keluarnya pada makhraj yang betul. Di mana keluar di mana keluar huruf za. Za adalah hujung lidah kena pada gigi hadapan atas. Sama seperti makhraj huruf za dan juga huruf tha. Okey, sama. Cuma kenapa dia bunyi tebal? Kerana pangkal lidah ketika menyebut huruf za terangkat. Kenapa terangkat? Sebab di sana kita ada belajar sifatul huruf. Za ada sifat isti'la. Okey, maka terangkatlah pangkal lidah. Okey, azima. Okey. Kemudian ma di sini ada mad iwad. Cuma dari segi bacaan insya-Allah tuan-tuan dan puan pun boleh tahu, boleh faham nak baca berapa harakat kat situ. Dua confirm dua sebab apa? Ada alif. Tapi bila mana ada sesetengah mad iwad yang tidak ada alif. Contohnya pada perkataan nisaa. Nisaa. Contoh pada perkataan nisaa. Dia akan berakhir dengan hamzah yang bertanwin di atas. Contohnya saya cuba tulis nisaa. Okey, contoh ni nisaa. Kita berhenti pada perkataan nisaa. Tuan-tuan dan puan tak nampak ada alif. Tetapi bacaannya perlu dipanjangkan seperti mana yang kita baca azimah tadi. Sebab apa dekat sini? Hukum mad iwad juga. Macam mana kita nak tahu? Sebab ada tanwin baris atas. Kalau tanwin baris atas, hujungnya huruf yang tanwin baris atas, maka tuan-tuan dan puan kena baca dengan dua harakat. Nisaa. Okey. Andai katalah hamzah ini baris bawah, tanwin baris bawah, kita tak perlu baca nisai, tak boleh. Matikan saja nisa. Okey. Khusus untuk tanwin yang berbaris di atas saja, barulah kita sebut huruf tersebut dan dipanjangkan dua harakat. Di situ ada mad iwad. Okey, bisa tapi di sini tidak ada masalah lah sebab ada alif. Cuma kita nak bagi tahu tadi, kalau jumpa keadaan-keadaan tertentu yang tuan-tuan dan puan tidak nampak alif, tapi berakhir perkataan yang akhir sekali ada tanwin atas, tanwin baris atas. Okey. Tapi ada pengecualian. Pengecualian untuk huruf ta. Kalau ta itu berada di hujung perkataan dan kita nak berhenti pada perkataan tersebut, maka tidak boleh kita sebut ta tersebut. Pengecualian. Selain daripada ta, maka tuan-tuan dan puan boleh baca ikut kaedah tadilah. Azima ataupun nisaa. Okey. Itu cerita dia untuk mad iwad. Okey, baik, kita dah belajar tajwid sikit-sikit. Tuan-tuan dan puan kena ingat formula yang kita kongsi. Jangan risau kalau yang terlepas tu kita akan ulang-ulang lagi. Kita akan jumpa benda yang sama, insya-Allah tuan-tuan dan puan boleh mahirlah daripada tak boleh baca. Okey, kita tengok pada maksud. Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya, yakni dari kebenaran. Jadi dalam ayat ni kita dapat faham bahawa Allah SWT ulang lagi tentang taubat. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah menerima taubatkan asalkan kita mengikut syariat yang Allah SWT telah tentukan. Banyaklah kita belajar hukum-hukum berkaitan dengan sebelum-sebelum ni. Kan, berkaitan dengan harta pusaka, pembahagian. Allah suruh taat dan ikut sahaja yang Allah telah tentukan. Maka dekat situ ada rahmat dan juga kebaikan untuk semua. Okay? Atas hukum-hukum yang Allah telah berikan. Jadi Allah nak menerima taubat kita. Jadi apa yang kita dapat ambil pengajaran bahawa Allah bersedia untuk menerima taubat, tapi dengan syarat kita kena bertaubat. Kalau Allah memang suka kita, yuridu, Allah suka bila maksudnya kita
Allah tu hendak, maksudnya Allah sukalah. Suka kepada orang yang bertaubat kepadanya. Jadi kita memang sehari-harian banyak sangat dosa. Kalau boleh setiap hari kita lakukan taubat. Terutama sekali untuk dosa-dosa besar lah. Kalau dosa-dosa kecil terhapus daripada amalan-amalan sunat. Contohnya ambil wudu, kan, zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apa lagi, dengan kebaikan-kebaikan yang lain pun sama, dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Walau bagaimanapun untuk dosa-dosa besar, maka tuan-tuan dan puan, kita semua perlu bertaubat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Jamiah. Okay. Jadi Allah nak kita bertaubat, sedangkan orang-orang yang mengikut hawa nafsunya menghendaki kamu berpaling sejauh-jauhnya daripada kebenaran. Tapi berbeza dengan orang-orang yang ikut hawa nafsu, yang tidak mengikut perintah Allah, maka dia menghendaki kita untuk berpaling jauh. Maksudnya jauh daripada kebenaran, jauh daripada syariat, jauh daripada sunnah, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maka kita ikut jalan yang Allah dah tentukan. Kalau kita selalu baca dalam Fatihah, siratal mustaqim, kan, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus tersebut. Maka kita perlu berpegang dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah untuk kita menuju kepada siratul mustaqim tersebut. Ustaz bermula pukul berapa? Puan Jamiah, kita mula pukul 9. Ni pukul berapa ni? 9.21. Kita mula pukul 9 sehingga pukul 10 pagi, setiap Isnin hingga Jumaat, insya-Allah. Cuma kalau sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan ada yang nak tengok sesi sebelum ni yang terlepas, jangan risau, boleh tengok dekat YT. Tengok dekat YT tu bahagian saya dah susun dah playlist dia tu untuk live pagi tu. Boleh tengok dekat situ untuk yang lepas-lepas, insya-Allah. Okey, kita teruskan. Lambat juga ni. Sikit. Kita teruskan cepat sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Okey. Yuridullahu an yukhaffifa, sama juga nun yang kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita ikut formula. Okey, ikut formula yang sama juga. Okey, mana kertas kita? Okey, formula yang sama juga, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung 2 harakat. Okey, nun selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung 2 harakat. Maka di sini baca 2 harakat lah. Cuma dari segi tajwid, di sini ada idgham ma'al gunnah, iaitu nun bertemu dengan huruf ya. Idgham ma'al gunnah, ataupun kita boleh juga sebut sebagai idgham bi gunnah. Kedua-duanya sama. Yang penting maksudnya memasukkan dengan dengung. Okey, ini pun sama juga, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka dengung 2 harakat. Cumanya di sini ikhfa hakiki. Kenapa beza? Bezalah sebab nun bertemu dengan kaf. Kalau tadi nun dengan ya, kan. Jadi perbezaan pertemuan 2 huruf tersebut menjadikan 2 hukum tajwid yang berbeza. Cuma cara bacanya adalah dengung lah, dengung. Cuma cara dengung tu ada perbezaan, sama ada kita idgham ataupun ikhfa. Ikhfa ni sama-sama saja. Okey. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Alif lam di sini alif lam qamariyah. Okey, macam mana kita tahu alif lam qamariyah? Tandanya adalah lam yang ada tanda mati. Okey, lam ada tanda mati, maka perlu dilafazkan huruf lam tersebut dalam bacaan. Wa khuliqal insan. Okey, nun kosong bermaksud nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, bermaksud kita perlu baca dengan dengung. Sama juga hukumnya di sini ikhfa hakiki. Nun bertemu dengan sin. Huruf-huruf ikhfa hakiki ni ada banyak. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau boleh hafal lah. Kalau tak boleh, jangan risau, guna je formula kita tu, sama je, berbalik kepada formula yang sama. Okey, kita terus kepada maksud. Allah hendak memberikan kemudahan kepadamu kerana manusia diciptakan bersifat lemah. Okey, ada notes kat sini, saya bacakan apa ditulis. Dalam syariat di antaranya boleh mengahwini hamba sahaya apabila telah cukup syarat-syaratnya. Okey, jadi dalam ayat ni kita dapat fahami bahawa syariat ataupun suruhan ataupun hukum-hukum yang Allah berikan kepada kita adalah tujuannya tidak lain tidak bukan untuk memberikan kemudahan kepada kamu, kepada kita semua. Kerana apa Allah nak beri kita mudah? Kerana manusia kita semua diciptakan bersifat dengan sifat lemah. Tidak ada yang kuat. Maka Allah berikan kemudahan dalam syariat, dalam hukum hakamnya. Contoh lain selain daripada kita dah baca sebelum ni berkaitan dengan hamba, kan? Tak silap semalam kita baca berkaitan dengan kalau tidak mampu mengahwini
wanita yang merdeka boleh mengahwini hamba. Boleh mengahwini hamba. Jadi yang lainnya adalah contoh tayamum. Contohnya tayamum. Kita tidak mampu untuk ambil air semayang. Tak mampu ambil air semayang sebab apa? Sebab-sebab tertentulah. Tak boleh kena air dan sebagainya, cedera dan sebagainya. Maka di situ pun ada rukhsah ataupun kita panggil keringanan. Jadi semua syariat yang Allah berikan. Contoh lain lagi. Kita pergi musafir. Sepatutnya Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Tapi Allah hendak berikan kemudahan kepada kita. Maka Allah beri rukhsah. Rukhsah tu apa? Keringanan. Maka bila kita musafir lebih daripada 2 marhalah, boleh kita jamak, kita himpunkan dan qasarkan, iaitu 4 kita boleh sembahyang dengan 2 rakaat saja. Jadi itu antara contoh-contoh yang Allah SWT nakkan kemudahan kepada kita, bukan nakkan kesusahan. Maksudnya bukan Allah cipta buat syariat hukum hakam untuk menyusahkan manusia, tetapi untuk memandu dan juga memberi kemudahan. Sebab apa? Sebab kalau tiada hukum hakam syariat, maka manusia tidak ada petunjuk, tidak ada guideline. Maka Allah sediakan guideline untuk hidup di dunia ini dan juga berjaya dekat akhirat. Tetapi guideline tersebut bukan guideline yang dilakukan ataupun dibuat oleh manusia. Kadang-kadang yang manusia buat tu susah, rasa susah. Tapi yang Allah buat untuk kemudahan. Yuridullah, ayat lain juga ada yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nakkan kemudahan, bukan nak kepayahan. Jadi maka dengan contohnya solat 5 waktu tu asalnya berapa? Asalnya 50 kan. Tapi Nabi Musa suruh Nabi kita Muhammad SAW untuk bertemu kembali dengan Allah sehinggalah diturunkan kepada 5 rakaat yang terakhir sekali. Sebab apa? Sebab tahu wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah mencipta manusia ni dengan keadaan yang lemah. Manusia tu lemah. Jadi itu antara contoh-contoh. Tapi dengan 5 rakaat pun masih lagi ramai yang culas, ataupun ramai yang tertinggal. Bukan tertinggal ataupun sengaja tinggal contohnya. Kalau 50 rakaat, tak tahulah macam mana. Mungkin tak sempat nak bekerja dan sebagainya. Maka kalau kita semua dah tahu bahawa usaha ataupun solat 50 waktu tersebut merupakan satu pengorbanan juga, sehingga dapat berkurang kepada 5, sudah tentu kita tidak semudah-mudahnya meninggalkan solat. Semudah-mudahnya meninggalkan solat ataupun melewatkan solat. Jadi insya-Allah kita sama-sama muhasabahlah berkaitan dengan perkara tersebut. Kita teruskan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Kita tengok pada tajwid. Kalau nampak tanda ombak, bagi yang first time pernah dengar, apa itu tanda ombak? Maksudnya tanda yang macam ombak ni lah, yang tidak straight ni. Tanda ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka kita baca berapa? 4 ataupun 5 harakat. Yang tu kita tidak tulis lagi. Ada. Kita dah tulis juga formula yang ni. Kita dah tulis juga formula ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Sekali lagi saya ulang, ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, tak kisah huruf apa, tapi bukan huruf bersabdu. Yang ada sabdu ni yang macam W ni, di sini ni sabdu. Tapi selepas dia ni huruf hamzah bukan ya. Jadi selepasnya bukan sabdu, maka tuan-tuan dan puan-puan, kita secara umumnya kita baca 4 ataupun 5 harakat. Boleh screenshot lah bagi yang belum screenshot semalam. Boleh ingat benda ni. Bila kita jumpa keadaan ini, maka bacanya 4 ataupun 5 harakat. Contoh yang ada sabdu apa? Paling senang iaitu waladdallin, Al-Fatihah lah, baca 6. Di sini mad jaiz. Mad jaiz munfasil kerana mad bertemu dengan hamzah di dalam 2 perkataan. Ni 2 perkataan ni, ya satu perkataan lain, ayyuha satu perkataan yang lain.
amanu la ta'kulu, sama juga. Okey, formula sama saja. Okey. Selepasnya bukan sabdu maka 4 ataupun 5 harakat. Di sini pun sama mad jaiz kerana terpisah. Bertemu mad dengan juga hamzah dalam dua kalimah yang berbeza. Okey, amwalakum bainakum, kedua-dua ini kita dapat lihat mim yang tidak ada tanda. Okey, mim yang tidak ada tanda bermaksud mim kosong. Okey, bila mana mim kosong samalah formulanya dengan mana? Dengan nun kosong. Okey, kat sini pun kita ada tulis mim kosong sama dengan nun yang kosong. Maka kita perlu baca dengan dengung. Okey, perlu baca dengan dengung. Mim kosong sama macam formula nun kosong. Kalau mim yang ada tanda mati sama macam nun yang ada tanda mati dekat bawah ni. Okey. Jadi bacaannya perlu kita dengung berapa harakat? 2 harakat juga. Cuma dekat sini kita tutup mulut bagi rapat. Okey, bagi sahabat-sahabat yang baca bacaan iqlab dengan tutup rapat bibir atas dan bawah, maka jawapannya adalah sama dengan cara bacaan di sini. Di sini ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi iaitu mim bertemu dengan huruf ba. Jadi amwalakum, pastikan bibir atas dan bibir bawah dirapatkan ya. Ketika membaca ikhfa syafawi. Amwalakum bainakum bil batil. Okey, baik. Teruskan illa ada tanda ombak, selepasnya bukan huruf sabdu 4 ataupun 5 harakat. Okey, kemudian nun kosong. Tengok bila kita nampak nun kosong, terus kita set dalam kepala, kita akan guna formula nun kosong lah ataupun tanwin yang tidak selari. Selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan 2 harakat. Di sini ikhfa. Okey, ikhfa tapi ikhfa hakiki. Apa beza dia? Tadi kita sebut ikhfa syafawi. Di sini ikhfa hakiki. Bezanya adalah ikhfa syafawi di bawah hukum mim mati. Kalau ikhfa hakiki di bawah hukum nun mati dan juga tanwin. Itu saja. Itu dari segi nama lah. Dari segi bacaan, tuan-tuan dan puan-puan ikut saja formula yang kita dah sebutkan tadi. Okey, dengung ke tak dengung ke. Okey, kemudian kalau dah boleh kuasai, teruskan belajar iaitu dengan cara kita nak dengung tu macam mana. Cara dengung idgham lain, cara dengung ikhfa lain. Okey, yang penting tuan-tuan dan puan-puan basic dulu iaitu pastikan dengung saja. Tijaratan an taradim minkum. Okey, di sini tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat perbezaan tanwin yang selari dan juga tanwin yang tidak selari. Tanwin selari dan juga tanwin tidak selari. Bagi yang menggunakan Quran macam yang saya guna ni, Quran tajwid yang ada warna-warni ni, untuk yang selari dia tandakan hitam saja. Kalau yang tak selari kadang-kadang dia warnakan merah, kadang-kadang dia warnakan hijau, kan? Tapi yang penting kita tengok pun dah tahu. Di sini selari, di sini tidak selari. Maka jawapannya berbalik kepada formula kita juga. Tanwin yang selari adik-beradik dia adalah nun yang ada tanda mati. Jadi nun di sini tidak ada tanda mati. Nun yang kosong adik-beradiknya sama dengan tanwin yang tidak selari. Jadi di sini kita boleh rujuk balik pada nota kita lah. Nota keramat kita ni. Okey, nun yang kosong sama macam baris yang tidak, tanwin yang tidak selari, maka selepasnya bukan lam atau ra kita baca dengung. Tetapi kalau tadi ada yang barisnya selari, terus kita baca dengan izhar jelas, maksudnya tak boleh dengung. Formula yang sama juga. Jadi kita tengoklah dekat sini. Tijaratan. Kita dah tengok tadi tijaratan, tanwin selari tak boleh baca dengung. Maka jelaslah tijaratan. Antaradim, nun kosong selepasnya bukan atau lam ataupun ra. Di sini bersama kedua-duanya kena baca dengung 2 harakat. Antaradim minkum. Mim yang bersabdu wajibul gunah. Okey, wajibul gunah wajib dengung 2 harakat juga. Pastikan bibir atas, bibir bawah, bibir atas, bibir bawah dirapatkan juga. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, sini hukumnya ikhfa hakiki, di sini ikhfa hakiki, nun bertemu dengan kaf. Di sini tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah, ataupun kita boleh sebut wajibul gunnah sebab mim yang bersabdu. Okey, wala taqtulu anfusakum, sama juga nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung 2 harakat. Di sini pun sama ikhfa hakiki. Okey, banyak sebenarnya ikhfa hakiki ni banyak. Okey, wala taqtulu. Di sini pun sama, mad selepas ombak selepasnya bukan huruf sabdu 4 ataupun 5 harakat. Okey, wala taqtulu. Di sini kita jumpa satu. Saya rasa baru satu kita jumpa kan, qalqalah di sini.
hari ni. Wala taqtulu, qaf salah satu daripada 5 huruf qalqalah. Semalam pun kita ada tulis qalqalah ni ada 5 huruf saja. Kalau tadi kita jumpa huruf qaf, maka dia ada lagi 4. Ada 5. Kalau nak screenshot boleh screenshot. Yang belum screenshot semalam boleh screenshot lah. Huruf qalqalah ba, jim, da, qaf dan juga huruf ta. Formula ringkas baju da kota. Baju da kota. Maka apa pentingnya kita tahu? Bila kita dah tahu ini adalah huruf qalqalah, maka bacaannya perlu dilantunkan. Okey, bacaan huruf qalqalah maksudnya kena lantunkan bacaan tersebut. Contoh lantunan dia adalah macam tadi, wala taqtulu. Okey, wala taqtulu. Itu bacaan yang ada lantunan. Kalau bacaan yang tidak ada lantunan, wala taqtulu. Itu bacaan yang tidak ada lantunan. Wala taqtulu. Okey, jadi tak bolehlah baca macam tu sebab qaf itu qalqalah, maka lantunkan. Wala taqtulu. Cuma lantunan tu jangan over, jangan terlebih-lebih sebab di sini qalqalah surah sahaja. Lantunan sedikit saja. Innallaha kana bikum rahima. Nun yang bersabdu seperti mana mim yang bersabdu wajibul unnah, wajib kita dengung 2 harakat. Mim ada tanda mati, berbalik pada formula kita. Sama macam nun yang ada tanda mati, tidak boleh dengung, tidak boleh dengung. Okey. Rahima, ma 2 harakat. Di sini pun mad iwad juga. Okey, baik, kita tengok pada terjemahan ayat 29. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, yakni tidak benar, kecuali dalam perdagangan, iaitu dalam perniagaan yang terjadi atas dasar suka sama suka di antara kamu. Okey. Jadi Allah SWT ingatkan kepada kita semua, orang-orang yang beriman, supaya apa? Supaya tidak memakan harta. Memakan kat sini bukanlah kita makan duit dan sebagainya, tapi mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, iaitu jalan yang buruk, jalan yang tidak benar. Contohnya rasuah ataupun peras ugut ataupun mencuri dan sebagainya, menipu dan sebagainya pun termasuk juga dalam cara yang batil. Maka Allah SWT larang kecuali dalam perdagangan, maksudnya dibenarkan dalam urusan perniagaan yang terjadi atas dasar suka sama suka, atas dasar redha antara penjual dan juga si pembeli. Maka dekat sini kita perlu highlight lah, terutama bagi sahabat-sahabat kita yang mungkin ada businessman, businesswoman ataupun usahawan, peniaga lah. Okey, dibenarkan dalam urusan perniagaan, tetapi atas ini poin yang kita kena ingat lah, atas dasar suka sama suka antara kamu. Jadi dekat sini kita boleh belajar, masa kita nak menjual ataupun kita buat urusan perniagaan, janganlah kita memaksa orang. Maksudnya, tuan belilah barang ni, belilah, bagus ni, bagus. Maka orang, si pembeli tersebut terpaksa membeli sebab apa? Sebab dipaksa. Maka di situ adanya unsur-unsur tidak redha. Maka termasuk dalam ayat inilah. Maka dalam ayat ini kita tidak boleh menjadikan perniagaan itu dengan unsur-unsur paksaan. Sebab apa? Sebab dah sebut tadi. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, iaitu dengan redha antara si penjual dan juga si pembeli. Dan kita ni sebagai pembeli pula, janganlah menawarkan harga sehingga tak masuk akal lah. Nak tawarkan harga sikit-sikit boleh lah. Contohnya kita nak beli kasut harga RM50 kan, kita nak beli kasut RM50, kita nak tawar sikit RM48 ke boleh lah, tapi janganlah sampai 50 tu jadi RM40. Kadang-kadang si penjual tidak dapat untung pun, ataupun untung RM1 je. Jadi kesian. Jadi dekat situ kita belajar bahawa jangan berlebih-lebihan dalam kita memaksa pembeli untuk beli, dan juga jangan kita lebih-lebihan untuk mengurangkan harga. Terutama sekali macam sahabat-sahabat kita kan, sahabat-sahabat kita yang jual ataupun makcik-makcik yang jual dekat pasar tu, tak payahlah nak tawar-tawar sangat kan. Kalau kita ada duit lebih, beli je ikut harga yang telah ditetapkan. Ataupun kalau bagus lagi, kita bagi lebih. Niatkan sedekah, insya-Allah ada keberkatan dalam harta yang kita keluarkan tersebut. Ni kadang-kadang dekat pasar kan, dengan makcik-makcik yang kita boleh kategorikan ada yang golongan mereka golongan miskin kan. Kita pergi tu, kita banyak nak tawarkan. Tapi kalau kita pergi kat supermarket beli barang mahal-mahal, tak ada pun kita nak tawar dan sebagainya. Kenapa? Itu kita kena fikir balik lah. Padahal yang kita pergi kat supermarket tu ataupun shopping complex dan sebagainya, owner tu dah kaya raya dah. Jadi kita fikir-fikirkan lah, kan. Jadi insyaAllah
Kita dah belajar dah tadabbur ayat ni, insya-Allah kita boleh amalkan. Itu tujuan dia lah. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. Jadi dalam ayat ni Allah sebut juga, janganlah kamu membunuh dirimu. Adakah bunuh diri kita sendiri ataupun bunuh orang lain? Kedua-duanya pun boleh. Okay, janganlah kamu, sebab situ Allah guna perkataan wala taqtulu anfusakum. Anfusakum ni maksudnya diri kita sendirilah. Kenapa Allah SWT guna perkataan anfusakum tu? Okay, sebab apa? Sebab kalau kita bunuh orang Islam yang lain, bermaksud kita membunuh kalau kita bunuh orang lain, bermaksud kita bunuh diri kita sendiri. Contohnya kalau kita hina, sebab tu ada larangan menghina Tuhan agama lain, betul? Kita ada larangan menghina Tuhan lain. Sebab apa? Sebab nanti Tuhan kita, Allah SWT, dihina oleh mereka juga. Dan juga ada larangan kita mengejek ataupun mengutuk ibu bapa orang lain. Kerana apa? Kerana nanti ibu bapa kita yang akan dikutuk juga. Seolah-olah kita mengutuk orang lain seperti mana sebenarnya kita mengutuk diri kita sendiri, ataupun kita membunuh orang lain seolah-olah kita membunuh diri kita sendiri. Itu maksud dia. Okey. Jadi bertepatanlah dengan peristiwa-peristiwa ataupun yang disebutkan tadi, berkaitan dengan kita hina orang ataupun hina ibu bapa orang ataupun menghina Tuhan agama lain, kan? Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. Okey. Kita teruskan. Pukul berapa dah ni? Okey, kena cepat sikit. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Okey, وَمَنْ يَفْعَلْ sama nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka didengungkan 2 harakat. Okey, udwana, da salah satu daripada qalqalah yang kita dah sebutkan tadi. Okey, qalqalah huruf da, maka dilantunkan sedikit. Udwana. Okey, tanwin yang tidak selari seperti mana formula yang nun kosong, selepasnya kita tengok bukan huruf lam ataupun ra, maka didengungkan. Okey, dengung di sini masuk dalam huruf waw lah. Udwana. Kenapa kena masuk? Sebab di sini ada hukum mad idgham ma'al gunnah. Okey, tanwin bertemu dengan huruf waw. Udwana wa zulma. Okey, wa zulma di sini juga dengung. Macam mana nak tahu? Sebab tanwin yang tidak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra. Okey, man fasawfa nuslihi nara. Okey, wa kana za di sini insya-Allah tak ada masalah. Pastikan alif yang kecil ni sama juga kita baca seperti mana alif yang besar. Baca 2 harakat. Okey, tengok terjemahan. Jika di sini, dan barang siapa berbuat demikian, iaitu buat perkara tadilah, membunuh ataupun memakan harta secara tidak betul ataupun secara batil. Satu lagi, kenapa Allah sebut bunuh dulu, bunuh selepas makan harta dengan jalan yang salah? Sebab apa-apa pun berunsur daripada harta, semuanya berdasarkan harta. Kalau kita makan harta orang secara batil, iaitu contohnya rasuah ataupun kita rampas dan sebagainya, maka bila rampasan harta tersebut kita dibenarkan, maka akan adalah peristiwa pembunuhan, iaitu antara manusia akan berbunuh antara satu sama lain kerana masing-masing mendapatkan harta secara tidak betul, kan? Jadi akan ada perasaan-perasaan yang iri hati dan sebagainya. Okey. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan berbuat zalim, yang tadi kita dah sebut, kami akan memasukkan ke dalam neraka yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah ancamanlah kepada mereka yang melanggar hukum-hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan. Maka diberikan azab, iaitu masuk ke dalam neraka. Ya, dan perkara tersebut adalah perkara yang sangat-sangat mudah bagi Allah. Tidak susah pun. Okey, seterusnya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir
nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Okay, nun kosong. Okay, kita tengok mana adik-beradik dia, senang kita explain sama-sama. Okay, di sini tak ada. Ada satu saja, nun kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung 2 harakat. In tajtanibu huruf jim. Kita dah jumpa 3 huruf qalqalah hari ni. Yang pertama tadi kita jumpa huruf qaf kan. Kita jumpa huruf qaf. Kemudian kita jumpa huruf da. Kemudian kita jumpa huruf jim. Ada 2 lagi lah yang kita tak jumpa hari ni. Maka kita perlu baca dengan qalqalah, iaitu lantunkan. Tajtanibu. Okay, tajtanibu. Lantunkan sedikit saja. Sebab apa? Sebab di sini qalqalah sughra. Kaba'irama, maka ombak selepasnya bukan huruf sabdu, maka tuan-tuan dan puan baca 4 ataupun 5 harakat. Kita dah tulis juga dekat sini tanda ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka 4 ataupun 5 harakat sahaja. Okey, tunhau na'anhu. Okey, semuanya ni nunnya ada tanda mati. Bila nun ada tanda mati, balik pada formula yang sama juga, maka baca dengan izhar. Nun ada tanda mati, terus kita baca dengan izhar, iaitu maksudnya jelas ataupun tak dengung lah maksudnya. Okey, jelas. Okey, cumanya satu lagi, bila nun yang mati ni, tuan-tuan dan puan kena hati-hatilah supaya tidak melantunkan. Sebab kadang-kadang ada yang baca dengan lantunan. Contohnya, ma tunhauna anhu. Tuan-tuan dan puan perasan tak? Itu adalah bacaan yang ada lantunan pada huruf nun. Ma tunhauna anhu nukaf. Dengar macam sedap, tapi ada lantunan. Jadi tidak tepat dari segi hukum tajwidnya. Jadi tak boleh kita lantunkan. Ini antara huruf-huruf yang famous lah dilantunkan, iaitu nun, huruf apa lagi? Huruf za yang kecil tu, ataupun huruf dad. Dad paling famous lah dilantunkan, padahal dia tidak ada pun dalam senarai qalqalah huruf dad tu. Okay, kena hati-hati, kena cek bacaan. Nukaffir ankum sayyiatikum. Di sini kalau tuan-tuan dan puan belajar, ada hukum ra. Ra ni ada hukum bacaannya kena baca tafkhim, tebal. Ada juga ra yang kita kena baca nipis, tarqiq. Di sini kena baca nipis lah, tarqiq, iaitu nukaffir. Sebab sebelumnya berbaris di bawah. Okey, baik. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, kita laju sikit. Bukan lam ataupun ra, maka baca dengan 2 harakat, ikhfa hakiki. Wa nudkhilkum. Okey, qalqalah juga, maka tuan-tuan dan puan baca dengan lantunan. Mim ada tanda mati. Okey, di sini mim yang tidak ada tanda mati, maka kedua-dua ni bacaannya berbeza. Di sini izhar, jelas. Di sini dengung. Okey, jelas bermaksud tak dengung. Jadi tak dengung, di sini dengung. Okey, sama juga tanwin yang tidak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka dengung. Dengung 2 harakat. Okey. Tengok pada terjemahan. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang melakukannya, nescaya kami hapuskan kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkanmu ke tempat mulia, iaitu syurga. Jadi Allah SWT memberi peringatan kepada kita bahawa jauh, in tajtanibu kaba'ir. Maksudnya jauhkan diri daripada melakukan dosa-dosa besar. Bukan Allah SWT cakap jangan lakukan dosa besar, tapi jangan jauhi. Jauhi ni maksudnya tidak boleh dekat lah. Contohnya dalam ayat zina kan, wala taqrabuz zina. Kenapa Allah SWT suruh kita jangan mendekati? Sebab bila dah dekat tu, kebiasaannya akan terciduk. Ataupun terciduk tu bahasa moden, orang panggil tersasar. Sebab tu dari awal lagi Allah melakukan atau bagi sekatan awal lah, saddu zara'i. Okay, wala jauh daripada dosa besar. Nescaya kami hapuskan kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosa kecil, dan akan kami masukkan ke dalam tempat yang mulia, iaitu syurga lah. Okay, jadi apa dosa-dosa besar ni banyak lah kan. Contoh-contoh dosa besar, zina ataupun mengumpat. Ada telah ulama dah senaraikan, ada sampai beratus-ratus, 400 dosa-dosa besar. Boleh carilah. Okay, beserta dalil-dalilnya. Wala tatamanna. Okay, ni kita sambung.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Okey. Di sini kita sebut tadi kan, huruf dot ni kadang-kadang selalu orang qalqalahkan, iaitu lantunkan. Kenapa tak boleh lantun? Sebab dia tidak ada dalam senarai yang kita sebut tadi. Tu qalqalah tu tidak ada huruf dot. Maka tidak boleh baca dengan qalqalah. Contoh bacaan yang dilantunkan, mungkin tuan-tuan dan puan pun ada yang buat. Ba'dakum ala ba'd. Ala ba'd. Itu ada lantunan. Maka tidak boleh dilantunkan. Ba'dakum ala ba'd. Okey, ba'd. Cuma kena sebut jugalah ada sifat istitalah pada huruf dot kena bunyikan. Okey, nun yang bersabdu wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat. Okey, faddalallahu bihi. Tuan-tuan dan puan mungkin yang tak pernah tengok, di sini kita panggil mad silah. Cumanya kalau ada nampak tanda ya kecil ni kena baca 2 harakat lah. Okey, 2 harakat. Lirrijali, ni belum baca. Lirrijali nasibum mimma iktasabu وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Okay, huruf dot bukan qalqalah, maka jangan baca min fadlih. Bunyi baca sedap tapi salah. Min fadlih saja. Okay. Okay, nasibum mimma, tanwin yang tidak, bukan tidak selari, tanwin yang berbaris di hadapan ni. Okay, tanwin berbaris di hadapan 99. Di sini pun sama 99, maka macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Dia adik-beradik dengan siapa? Adik-beradiknya adalah tanwin tidak selari dan juga nun kosong. Ini adik-beradik dia ni. Tanwin baris depan 99, adik-beradiknya siapa? Nun kosong ataupun tanwin atas bawah tidak selari. Maka macam mana nak baca? Tengoklah pada formula kita. Ni. Tanwin depan 99. Maka cara bacanya, tengok selepasnya lam ataupun ra ke bukan. Kalau bukan, maka dengung. Okey, maka dengung. Okey, sebab baris depan ni, tanda depan ni dia ada 2 bentuk. 99 ataupun 69. Kalau 69 ni dah adik-beradik lain. Dah adik-beradik lain. 99 ni adik-beradik yang ini. 69 adik-beradiknya nun yang tanda mati dan juga tanwin selari. Okey, jelas Jadi senanglah kalau kita dah tahu formula tu. Maka baca dengung. Nasibum mimma iktasabu. Okey, satu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Di sini ada hamzah wasal kita panggil ni. Alif yang ada kepala sad macam sad ni kita panggil dia hamzah wasal. Jadi kalau kita sambung tadi mimma iktasabu kita abaikan kan. Memang caranya macam tu. Kalau kita berhenti mimma contohnya, dan kita nak ambil pada perkataan iktasabu ni perlu dibariskan. Cuma soalannya nak bariskan aktasabu ke, uktasabu ke, iktasabu ke, macam mana? Tengok video dekat TikTok ni. Kita dah terangkan secara detail dekat situ cara membariskan hamzah wasal. Okay, tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat situ lah. Boleh tengok dekat situ. Okay, tanwin apa ni nama? Ombak selepasnya bukan huruf bersadu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, di sini tuan-tuan dan puan mim maktasabn. Okey, kita baca tu bunyikan juga huruf nun, tetapi jangan bunyikan baris. Jangan bunyikan baris dia. Mim maktasabn. Okey, kalau kita berhenti mim maktasab, bermaksud kita dah gugurkan huruf nun. Maka tak boleh gugurkan, kena baca mim maktasabn. Bila kita baca macam tu orang tahulah dia berakhir dengan huruf nun sebenarnya. Okey, kita dah selesai tadi. Innallaha kana bikulli syai'in ilma. Tersepit sikit di sini. Okey, syai'in tanwin yang selari kan. Tanwin selari, terus baca dengan izhar. Okey, baik, tengok terjemahan. Okey, sikit lagi. Masa pun dah tak banyak ni. Dan janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebahagian kamu atas sebahagian yang lain, kerana bagi lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan juga ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurniaannya.
sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka tuan-tuan dan puan yang dapat kita fahami daripada ayat ini bahawa wala tatamannau. Okey. Wala tatamannau, Allah SWT beri gailan ataupun beri larang kepada kita, janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan yang telah Allah berikan kepada orang lain. Maksudnya apa? Kalau kita nak relatekan kepada ayat yang kita baca sebelum ni, janganlah kita iri hati, kan? Sebab kadang-kadang akan timbul perasaan macam tidak adil lah, kan? Anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Sebab lelaki ibarat 2 bahagian perempuan, kan? Contohnya kalau nak relatekan dengan perkara tersebut, maka Allah SWT ingatkan dekat sini, jangan iri hati, jangan kita rasa dengki. Ataupun kita nak balikkan kepada kehidupan kita seharian. Contohlah, contoh kita nampak sahabat-sahabat kita dapat satu anugerah ataupun nikmat yang kita tengok macam wah, bestnya, kan? Bestnya kalau dapat jadi macam dia, bestnya kalau dapat macam apa yang dia dapat. Okey, jadi hati-hati dekat situ. Ingatlah ayat yang Allah SWT telah berikan kepada kita ni, janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan. Mungkin jiran kita Allah SWT berikan rezeki, dapat beli kereta baru ataupun motor baru, perabot baru ke, kan? Nak raya ni, kan, dapat beli perabot baru, maka janganlah kita rasa iri hati terhadap perkara yang diberikan kepada mereka. Jadi sebab apa? Sebab Allah SWT dah tentukan bahagian-bahagian kita. Maka janganlah kita rasa macam dengki ataupun hasad kepada mereka ataupun sesiapa sahaja yang diberikan nikmat. Yang lebih buruk lagi, bila kita dah rasa dengki, kita rasa nak nikmat tersebut hilang daripada orang tersebut, maka di situ adanya perasaan terpanggil hasad dengki. Maka perasaan tersebut akan membinasakan diri kita sendiri sebenarnya, di dunia dan juga di akhirat. Maka bila kita dapat faham ayat ini, maka kita dapat ingatlah Allah dah pesan dah sebenarnya kepada kita, jangan kita rasa iri hati. Sebab apa? Sebab lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Okey. Untuk lelaki ada bahagian dia, untuk perempuan ada bahagian yang telah diusahakannya. Maka kalau kita nak sama-sama dapat, contohnya dapat beli kereta baru ke dan sebagainya, kita usahalah. Jangan kita rasa dengki dan sebagainya sehingga kita nak nikmat tersebut hilang pada orang tersebut. Sebab kita ada kelebihan lain, sesetengah orang ada kelebihan lain yang kita tidak ada, dan kita pula ada kelebihan yang orang lain tidak ada. Okey, maka kita kena kawal emosi kita, kan, hati kita ni daripada rasa iri ataupun dengki. Cumanya kita boleh rasa dengki ataupun iri terhadap apa? Contohnya, terhadap orang yang berharta lalu menginfakkan hartanya tersebut. Jadi kita pun kena bercita-cita boleh dengki terhadap orang yang tersebut, bukannya orang yang ada harta tapi membelanjakan bermewah-mewah dan sebagainya, tetapi orang yang ada harta dan membelanjakan harta mereka di jalan Allah. Itu kita boleh. Jadi kita akan usaha untuk dapat harta yang banyak contohnya, dan untuk kita bersedekah juga. Kemudian apa? Ilmu. Orang ni ada ilmu dan sebagainya. Jadi kita boleh hasad, kita boleh dengki juga kepada orang yang berilmu ni, supaya kita pun nak usaha dapat ilmu. Kenapa kita nak usaha jadi orang yang berilmu? Supaya kita dapat beramal dengan ilmu, bukan beramal dengan ikut-ikutan. Okey, sebab amalan yang tidak ada dalil ataupun sumber itu sebenarnya bukan amalan yang Nabi SAW suruh kita. Okey, jadi setiap amalan yang kita lakukan pastikan kita ada ilmu. Okey, baik. Dan untuk seterusnya yang terakhir insya-Allah. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. Okey, tanwin yang tidak selari selepas bukan lam ataupun ra, maka baca dengung 2 harakat. Mim yang bersadu baca dengung 2 harakat juga, wajibul gunah. Hari ni kurang sikit kita sebut. Di sini ikhfa hakiki, di sini wajibul gunah. Tarakal walidani, alif lam, lam yang ada tanda mati, maka alif lam qamariyah. Perlu dijelaskan ataupun lafazkan huruf lam tersebut. Di sini pun sama, alif lam qamariyah. Wal aqrabun, qaf salah satu daripada qalqalah yang bawah sekali tu. Ba, jim, dal, qa dan juga huruf ta, maka lantunkan sedikit. Wal aqrabun. Okey, bun di situ ma'arid li sukun. Okey, boleh baca, tuan-tuan dan puan boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Macam mana kita nak tahu? Sebelum kita sukunkan huruf terakhir, sebelumnya huruf mad. Tak kisah alif ke ya ke waw. Okay, maka di situ tuan-tuan dan puan boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat.
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Okey, walladina aqadat. Okey, pastikan huruf ta ni ada kan, kalau kita belajar sifat hamas. Aqadat. Okey, jangan berlebihan pula. Dia jadi huruf sin pula kalau lebih. Aqadat. Tak boleh lebih macam tu. Aqadat, sikit saja. Aimanukum, mim yang ada tanda mati, mim ada tanda mati, kedua-duanya kita baca dengan izhar, iaitu jelas. Okey, baik. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Nun ada tanda sabdu, maka dua harakat dengan wajibul unnah. Okey, tanwin yang tidak selari selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan dua harakat. Okey, itu saja kita tengok terjemahan. Dan untuk masing-masing, yakni lelaki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua-dua orang tuanya dan kaum kerabatnya. Ni kita dah ceritakan awal-awal sesi-sesi yang lepas. Bagi yang terlepas boleh tengok dekat YT ya. Tekan je link, boleh tengok sesi yang lepas-lepas dekat YT. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan setiap sesuatu. Okey, kalau selain daripada ahli waris, selain daripada ahli keluarga kita, mereka ni tidak ada dalam hukum faraid lah, ataupun harta pusaka tidak boleh, kecuali dengan cara kita wasiat. Cuma wasiat tu kita tidak boleh lebih daripada 1/3 harta. 1/3 tidak boleh lebih daripada 1/3. Yang tu pun kita dah bincangkan dalam muka surat yang sebelum-sebelum ni. Jadi insyaAllah itu saja untuk hari ni. Masa tak banyak dah, dah lebih 1 minit. Jadi kita semua berhenti dulu pada muka surat yang ke-83 ni insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, teruskan mengikuti live ini insyaAllah pada esok hari, iaitu jam yang sama juga. Okay, kalau yang baru first time join ataupun yang baru join dah habis dah, jangan risau, boleh tengok dekat YouTube. Allah. Okay, nanti boleh tengok dekat YT. Okay, boleh tengok rakaman-rakaman sebelum ni. InsyaAllah esok kita sambung lagi muka surat 84. Okay, macam biasalah pukul 9 hingga 10 pagi. Kita baca, kemudian kita baca terjemahan, tengok hukum tajwid yang berkaitan dan juga terjemahan ayat, maksud dan juga tadabbur yang kita boleh ambil pengajaran insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang hadir, yang berada dalam sesi live pada hari ini daripada awal hingga akhir, ataupun yang baru join pun tak ada masalah, nanti boleh tengok rakaman lah. Okey, yang bagi hadiah dan sebagainya saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf atas sebarang kekurangan sepanjang sesi pada pagi ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir wa iyyak. Okey, insya-Allah kita tangguh dulu dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi